Testing, testing. Boleh dengar suara saya? Assalamualaikum. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya dapat dekat sini banyak jugalah kehadiran daripada rakan-rakan Muda Mengajar Akademi. Okay, tapi untuk pengetahuan grup-grup premium dengan Muda Mengajar Akademi, malam ni kita kembali pada basic lah. Lebih kepada refresh dan dia lebih kepada kita nak bagi pendedahan kepada awam lah dan juga cikgu-cikgu yang belum join mana-mana grup saya. So kita bagi pendedahan lah untuk umum supaya at least semua orang tak kisah ada pendedahan lah. Ramai yang tanya saya ada tak, boleh tak bagi preview sikit, at least kalau dah nampak tu baru faham apa tu AI. Jadi malam ni kita ringkas saja, lebih kurang 30-35 minit, tapi insyaAllah pengisian dia padat sebab saya tak suka nak kita bukan kelas modul teori kita terus tahu sikit-sikit, tanya sikit-sikit terus nampak. Kita direct to the point. Jadi memang takkan samalah kalau pengisian macam tengok dekat mana-mana kalau pergi modul KPM ke apa ke, sebab there is a need for telling you basic theories lah supaya kita faham dia punya fundamentals tu. Tapi kelas saya berpegang kepada konsep mudah mengajar, jadi kita direct to the point, terus faham sikit dan terus nampak dekat mana boleh apply. Tajuk pada malam ni pun AI untuk PDP guru. Jadi fokus kita kepada PDP guru. So kita takkan tengoklah dari segi kepimpinan, macam mana AI ni digunakan dalam proses tarbiyah kalau untuk pendidikan Islam ke, program Ramadan ke. Kita takkan tengoklah macam mana guna untuk training sukan ke. Saya ada grup-grup spesifik untuk tu. Malam ni kita memang PDP guru, direct kepada core business kita lah. Target saya pun guru, walaupun saya tahu ada yang join pada malam ni bukan daripada kalangan guru, tapi tuan-tuan dan puan-puan akan nampak juga dia punya basic dekat situ. Nampak dia punya macam ni, so nanti boleh kaitkan dengan bidang masing-masing. Jadi saya welcome jugalah yang bukan cikgu yang join pada malam ni sebab program saya terbuka. Kita tanpa melengahkan masa, saya nak teruskan, boleh? Semua clear? Alright, let's go. Okay, sedikit sebanyak tentang diri saya. Saya adalah Coach Harry. Simple sajalah. Saya berasal dari Tawau, Sabah dan saya sebenarnya bertugas di Pejabat Pendidikan Daerah Johor Bahru sebagai SIC TVET. Sebelum ni saya adalah SIC Bahasa lah, tapi saya mengisi kekosongan TVET dahulu. Ikutkan saya bahasa sebab background saya bahasa Inggeris. Tapi saya buat masa ni saya sedang cuti tanpa gaji lah. Saya menguruskan bisnes dan juga tengah buat edutech startup yang saya tengah usahakan sekarang ni. Jadi memerlukan banyak pengorbanan masa dan RM2 lah. Jadi sementara menunggu projek saya siap tu, saya buat kelas online dan saya punya projek pun berasaskan AI. Jadi alhamdulillah lah saya banyak kelapangan masa lah untuk buat pelbagai perkara, tapi masih menjurus pendidikan dan ada juga bisnes yang lain lah. Okay, lokasi saya di Johor Bahru, jadi ada yang request kata nak pergi nak bagi bengkel dekat KL, dekat Kelantan, Terengganu, Sabah. Buat masa ni saya menolak sepenuhnya lah bengkel bersemuka. Saya menolak sepenuhnya sebab saya kecuali ada 1-2 pelawaan tu yang dia dah tanya lebih dulu, sebab saya nak fokus kepada kelas online. Jadi saya nak fokus pada kelas online. Jadi saya tak ada terima lah mana-mana pelawaan untuk sesi bersemuka. Okey, saya sedikit banyak ini je lah saya punya credential. Dari saya juga try to keep up dengan guru-guru lah. Guru-guru pun dah ramai dengan sijil ni. Saya pun cuba ambil jugalah, jadi kita nampak kan apa yang cikgu alami. Okey, clear ke? Boleh dengar ke saya? Okey. Terima kasih kepada yang rajin respon. Okey, kemudian saya penerbitan saya adalah menghasilkan lebih daripada 150 e-book. To date saya ada lebih kurang 280 e-book. Kalau dulu memang seksa lah nak buat e-book ni, tapi sekarang dah ada AI, satu hari kita boleh siapkan 5 ke 10 e-book, macam tu je. Kita dah ada AI, sekarang ni dah senang lah.
Cuma nak menghasilkan e-book dengan AI ni dengar macam mudah kan? Memang mudah. Tapi nak jadikan dia berkualiti kena ada skill. Kena ada skill, ada cara dia lah yang perlu kita ikut. Nanti kita menghasilkan e-book yang memang okey lah konten dia. Dan ini adalah top skill saya yang acquire dekat LinkedIn. Kalau cikgu-cikgu ataupun tuan-tuan apa-apa tak tahu apa tu LinkedIn, LinkedIn ni adalah social network ala-ala Facebook for professionals. Kalau professionals dia tak pergi Facebook. Facebook ni banyak jejak kasih. Tapi kalau dekat LinkedIn, orang nak cari kerja, top businessman, top millionaire, semua kat situ. Jadi saya ada ikuti kursus sana juga. Dan saya ada selesaikan beberapa persijilan lah, antaranya Artificial Intelligence for Business, Artificial Intelligence AI, Generative AI, ChatGPT, Microsoft 365, Search Engine Technology and Computer Ethics. Jadi saya mungkin ada gunakan term-term ataupun jargon yang tinggi, nanti saya explain dekat cikgu. Jadi maknanya kita belajar AI malam ni, kita tak boleh teori lah, tapi what I'm saying is kita explore AI ni bukan macam suka-suka main-main. Dia ada reason kenapa dia jadi macam ni, kenapa dia jadi macam tu, which is saya welcome nanti cikgu-cikgu, tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada apa saja soalan yang terlintas, pernah nampak AI ni kat mana-mana, pernah dengar isu, pernah dengar amalan terbaik, mungkin anda tertanya-tanya, boleh tanya pada saya akan jawab. Dan apa reason di sebaliknya. Okey? Cikgu Muhammad tengah angkat tangan tu ada soalan ke? Saya go through dulu biodata saya, jadi saya belum ada untuk sesi soalan lah. Termasuk dulu. Okey. Tonton dulu video. Isn't life about what we experience? What we smell? Can I eat this? Yes, dragon fruits are low in sugar. What we hear? Hey, what should I get here? 我在这里该点什么呢？ What we see? Oh. Capture this. And what we feel? What if we build more memories? What are some fun things to do nearby? Share more moments? Should I play songs from the last time we were here? What would happen if we rediscover our senses? What if devices went the experience? Catch me up. Lucy called and your flight is at 7 a.m. Tell Lucy I'm on my way. What if life was? AI Pin. Okey, itu adalah video. Kita dah dengar kan AI ni kebanyakannya software, orang guna dekat telefon, tanyalah macam-macam kan, tanya lesson plan atau tanya soalan, tanyalah berikan maklumat pasal Malaysia ataupun kita tanya currency exchange rate ke apa ke kan, kita tanya macam-macam kan. Tapi mungkin tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu mungkin belum pernah dengar lagi bilakah AI ni dah jadi benda. Sekarang ni kemahiran generative AI ataupun AI ni dah dizahirkan kepada bentuk benda dengan teknologi sekarang. Ialah contoh macam tadi tengok video ialah human pin. Maknanya dia letak pin dia dekat baju dia dan benda tu ada kamera, so dia boleh interpret apa yang dijumpa kat depan, dia boleh nampak. Dan kadang-kadang dia juga kita boleh tanya dia macam-macam. So dia macam kalau pernah ikut Google dulu kan, ada Google Assistant, ada Google Assistant Speaker, Google Home. Kan kita boleh tanya macam-macam kan. Macam juga dekat phone kita kan, Google Assistant, hey Google. So sekarang ni dah ada device yang lagi canggih lah. Dia lagi bahasa dia boleh lebih memahami. Malah kalau kita tanya complex question pun dia boleh jawab, psikologi ke apa ke kan, dia boleh jawab. Tadi dia kata dia nak jadi sebagai translator. Tadi dia cakap kawan dia tu Korean kalau tak silap, ke Japanese. So ini ialah device human pin. Sekarang dah jual dekat US lah. Maknanya kita dah bermula untuk ke arah penggunaan AI devices untuk average consumer macam kita. Okay, kita tengok lagi video kedua. Apakah alat AI yang sedang muncul sekarang ni? Start my morning routine. Order me an Uber and find me a good podcast to pass the time. Oh, and tell everybody that I might be late. That was delicious. Check the fridge and order the ingredients to make that again tomorrow.
Create a route that works with my goals. Then, start the best playlist to keep me motivated. Watch what I'm doing here. Process all my new photos today just like this. Find us a nice restaurant near here, then get us there. Take me to the best spot to catch the sunset, and lead me through a meditation. Play my favorite song. I'm on it. Okey, yang device ni pula nama dia ialah Rabbit R1. Kalau tadi Humane dia dekat pin dekat sini, baju. Yang Rabbit R1 ni dia pegang macam walkie-talkie. Dia kata alat ni dicipta untuk pelengkap pada phone. Dan dia target untuk teenagers atau anak-anak yang tak perlu pakai phone. Sekarang kalau nak buat apa-apa kan anak mesti kena kita bagi phone kan. Sekarang ni anak-anak kita boleh berkomunikasi dengan alat tu, dia boleh tanya macam-macam. So it's going to be like a smart device. Okay cikgu, clear tak? So ini dua alat yang jadi AI. Tapi kita nak faham kat situ apa sebenarnya yang memperkasa engine kat dalam tu. Itu yang kita nak tahu. Kan macam mana dia boleh smart, kita boleh orang boleh tanya macam-macam dan dia boleh reply dan dia boleh faham arahan tu dan dia sampaikan, dia laksanakan tugas. Contohnya dia kata saya nak cari lagu yang boleh bagi saya rasa tenang. Okey, dia faham. Okey, nak berapa lagu? 10. Dia carikan 10 lagu, dia mainkan. So smart device. Dan dia juga kata okey boleh cadangkan tempat yang terdekat. So nanti dia bagi tahu. So smart device lah. So ini kemajuan-kemajuan supaya cikgu nampak sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan nampak kenapa penting kita ada AI ni. Sebab AI ni akan memudahkan kerja kita. Kita sebenarnya dah ke arah tiada lagi macam sekarang. Kalau apa yang, okey kita tak ada alat ni, tapi apa perubahan sedang berlaku hasil daripada AI ni. Contoh, kalau dulu kita nak cari maklumat, kita kena buat apa? Kita cari maklumat dekat mana? Nak cari apa-apa je lah maklumat. Kita pergi mana? Kita pergi Google, kita pergi internet, kan? Namun kita masih menghabiskan banyak masa sebab kita nak go through satu-satu. Kita nak go through satu-satu. Lepas tu kadang-kadang kemungkinan maklumat kita dapat ialah kita hanya ambil pada the first. Kalau ada baris susun tu, kita akan ambil 3 baris pertama. Sebab kenapa? Itu yang paling tinggi ranking. Betul tak? Mungkin yang lain-lain kita tak baca pun. Sedangkan ada kemungkinan besar muka surat kedua tu ada information yang lebih betul, lebih tepat berbanding yang page pertama kita pergi tengok. Tapi kenapa kita ambil yang 3 yang pertama? Sebab pertama, link yang pertama tu dia diiklankan. Dia ada Google Ads. Nampak tak? Dah berlaku bias kat situ. Contohlah sekarang ni, kalau kita kata Gaza konflik, link pertama kita akan jumpa pasal Israel has the right to defend itself. Kenapa dia paling atas? Sebab dia iklankan. Kan kita dah dapat maklumat yang salah. Tapi bila dengan adanya teknologi AI, contoh ChatGPT, kita ada di software nama ChatGPT, kita boleh cari maklumat kat situ. Dia akan menggabungkan beratus-ratus sumber ni, dia cantikkan sebagai satu nota. Contoh kita tanya tentang Malaysia. Okey, berikan penerangan tentang Malaysia. So bila dapat Malaysia ni, dia ambil ceduk satu tu dia gabungkan. Jadi kita dapat maklumat yang universal. Itu sebab sekarang Google dah shaking. Google dah shaking sebab bila wujudnya benda macam ChatGPT ni, dia tak ada istilah apa pengguna akan cari maklumat daripada ranking pertama, kedua ataupun melalui Google. Tapi dia adalah collection of information daripada sumber yang berbeza. Okay, tak apa saya bagi preview, mungkin it's too high. Okay, kita pergi lagi tengok seterusnya. Now, sekarang ni cuba cikgu share dekat komen. Cikgu share dekat komen apa yang anda tahu tentang aplikasi AI seperti ChatGPT setakat ni. Okey, tadi cikgu Anmi tanya siapa cipta ChatGPT ni? Sam Altman lah. Sam Altman ni dia
CEO ChatGPT. CEO bukan ChatGPT, CEO OpenAI, syarikat yang telah menubuhkan ChatGPT. Kita ada konsep prompt. Kita ada konsep prompt. Prompt tu sebenarnya message kita lah kepada dia macam ni. ChatGPT ni, kejap lagi saya terangkan ChatGPT ni mesin, kita bagi arahan, kita bagi prompt. Prompt tu arahan lah. Pada dia akan buat kerja. Kita minta dia buat apa-apa. Okay, ada apa-apa tak? Cikgu nak share. Ada prompt. Apa lagi yang anda tahu tentang ChatGPT? Mungkin boleh share siapa yang dah guna, siapa yang belum guna. Cuba type dekat komen. Kalau belum guna pun type. Kalau dah guna pun type. Ya, dia banyak membantu manusia. Bing. AI ni dah lama ada, dia bukan ChatGPT saja. Cuma ChatGPT is another type. AI ada banyak jenis. Artificial intelligence ada banyak jenis. Dia juga salah satu di bawahnya ialah machine learning. Macam-macam. Dia ada supervised learning, dia ada unsupervised learning. Dia ada macam-macam. Dia ada GANs, ada neural processing. Okey, cikgu guna Bing AI. Mudahkan pencarian dari banyak sumber, betul. Membantu membina soalan, merancang dalam membuat lesson plan, betul. Okey, teks ucapan, ya betul. Okey, now saya nak terangkan, ChatGPT ni kalau dari segi AI, dia AI jenis apa? AI ni ada banyak. Yang cikgu pergi Shopee, yang cikgu pergi Shopee, kadang-kadang dah beli satu, dia recommend benda yang similar, itu pun AI. Itu machine learning. Itu machine learning, unsupervised learning. Kalau supervised learning ni benda yang kita dah tentukan. Maknanya kalau dia beli ni, dia akan pergi ni. Macam kita dah buat pemindah lah. Macam kalau ya, dia dapat ni. Kalau tidak, dia dapat macam ni. Itu supervised learning. Kalau supervised learning, maknanya dia akan tengok kita punya behavior. Kita klik kat internet tu, dan dia itu machine learning, dia bawa AI jugalah. Tapi kalau ChatGPT ni, dia kategori AI jenis generative AI. Generative maknanya menjana, generate. ChatGPT ni terjatuh dalam kategori generative AI. Generate ni maknanya kita bagi dia kata, saya nak awak buat macam ni. Ada dua buat macam ni. Satu mungkin kita nak dari segi hasil dalam bentuk teks, perkataan, nombor-nombor, benda yang berbentuk huruf dan nombor, numerical and literary text lah. Not literary text, maknanya dalam bentuk teks. Satu lagi dalam bentuk visual. Maknanya gambar, video. So ChatGPT ni jenis generative AI yang menghasilkan respon dalam bentuk teks. So anda tak boleh pergi ChatGPT kata, buatkan saya satu video persaraan, dia tak boleh buat. Kalau dia nak buat, dia perlukan third party. Mungkin dia akan keluarkan teks, mungkin skrip, tapi skrip tu perlukan third party untuk buat video. So generative AI ni, dia daripada arahan, dia menukarkan kepada bentuk apa yang kita nak. Kalau cikgu kata, buatkan teks ucapan, dia boleh buat teks ucapan. Tapi kalau dua orang yang sama kata, cikgu Nadia dengan cikgu Su. Cikgu Nadia dengan cikgu Su masing-masing dekat ChatGPT mereka kata buatkan teks ucapan untuk Tuan Haji Rahman pada 19 Februari 2024, mereka takkan dapat teks yang sama. Sebab ChatGPT sudah ditrain untuk tidak memberikan respon yang exactly. Dia takkan sama. Dia akan mempelbagaikan. Maknanya kalau cikgu generate 10 kali, 10 versi juga cikgu dapat. Jadi tak ada isu copyright, tak ada isu ni. Kalau generative AI jenis menghasilkan gambar, kalau cikgu kata, buatkan seorang budak berpakaian Iron Man. Kita dapat tak budak tu berpakaian Iron Man? Saya bagi soalan, dapat tak budak tu berbaju Iron Man?
Cikgu sudah kata tak. Cikgu Nadia ya. Dapat tapi takkan sama. Dapat. Okey. ChatGPT, okey, kalau generative AI tertakluk kepada dia punya akta. Jadi dia takkan bagi yang copyrighted item. Dia takkan bagi copyrighted item. So dia akan seakan sama. Contohnya kita tahu kalau pakaian Iron Man dia warna merun, dia ada kotak-kotak macam robot. Dia similar. Ya, bersifahaman ya. Dia boleh cuba tapi dia takkan bagi. Dia tak akan bagi samalah nak mengerakkan copyright. Okay. Tu generative AI ya. Okay, next. Apa tujuan generative AI dan AI ni? Pertama, dia meniru kecerdasan manusia. Okey, macam mana dia tiru? Okey, dia cuba memahami. Dia adalah language large language model. Sekarang ni bila kita tanya kat dia, buatkan saya lesson plan. Bila kita kata buat lesson plan, dia faham, okey, cikgu seorang yang mempunyai keperluan buat lesson plan. Okay. Now sekarang ni bila kita tanya dia, okey, buat lesson plan. So dia macam lesson plan macam mana? Buatlah macam ni. Mungkin ini kot dia suka. Dia meneka. Kita kena bayang ChatGPT ni macam anak murid kita. Kita bagi yang terlalu umum, dia bagi kita yang suka hati dia. Setuju? Okey. Peringkat kedua. Cikgu kata pula, saya tak nak macam ni. Saya nak dia mesti ada objektif, dia ada tema, dia ada langkah 1, langkah 2, langkah 3 dan variasi. Dia bagi sama apa yang kita minta. Sekarang dia dah faham cikgu nak macam mana. Ketiga, kita kata pula, kenapa panjang sangat ayatnya? Tak mau macam ni, pendek-pendek sahaja. Okey, dia faham cikgu nak pendek sahaja. Lepas tu akhir sekali cikgu kata, okey, pastikan bahan-bahan yang mudah dapat dalam kelas saja. Okey, dia ubah lagi lesson plan tu. So next time bila cikgu tanya dia akan try untuk buat macam yang cikgu nak next time. So dia meniru kecerdasan manusia. So nak guna ChatGPT kena guna macam baby. Macam anak murid kita, dari satu kita baru nak ajar dia. Itu saja. Senang. Kedua, melaksanakan tugas tertentu. Ketiga, meningkatkan kecekapan dan produktiviti. Sebab kita boleh train dia. Bila kita ada ChatGPT ni, kita kena anggap dia training. Kita trainer. Kita train dia. Dia kuli kita. Saya selalu guna, dia kuli kita. Dia dah belajar pada kita. It's amazing. Bila cikgu nampak pandangan ChatGPT macam ni, cikgu tak faham, wow. Kita sedang deal dengan robot sebenarnya. Dan juga aplikasi dalam pelbagai bidang. Cikgu boleh gunakan dia untuk macam-macam. Okay. Now ini cara cikgu nak install. Okay, berikut ada cara kalau kita nak install. Okay, sebelum saya tunjuk yang dekat telefon, saya nak tunjuk dulu dekat cikgu lah. Kalau dekat laman web. Okay, kalau cikgu nak guna ChatGPT ni dekat laman web, cikgu boleh layari, tuan-tuan dan puan boleh layari link yang saya bagi dekat atas tu. Okay, link yang saya bagi dekat atas tu, boleh nampak link saya dah bagi. Okay, dan cikgu boleh, tuan-tuan dan puan, cikgu boleh login, boleh sign up, dan bila sign up tu dia akan bagi option lah, boleh pakai akaun Google. Tidak digalakkan pakai MOE, cikgu pakailah akaun Gmail biasa, lebih mudah. Saya dah ada account, so saya login saja. Okay, so saya dah masuk ke ChatGPT. So ini interface dia. Kita boleh nampak dekat sini. Kita ada history ni, sejarah dia lah, history saya. Okay. Dan ini tempat kita nak bertanya lah. Kita boleh tanya dalam pelbagai bahasa. Cikgu nak tanya sekejap Tamil, sekejap Cina dalam satu ayat pun dia boleh faham. Jangan risau. Dia language model. Mungkin anda seorang yang suka bercakap KL, so dia faham anda punya slang KL. So don't worry about the language. Kita bukan kelas bahasa Melayu gramatis di sini. Untuk Android, okay, nanti dulu. Sekejap lagi saya tunjuk. Okay, ni saya kalian nampak dekat web mudah saja. Saya ada link, cikgu cuma login dengan log masuk dengan akaun Google saja, senang. Microsoft pun boleh sebenarnya.
Tapi maksudnya cuba pakai akaun sendiri sebab kita nak guna banyak kan. Nanti MOE dah habis, Google dah habis, nanti habis cikgu punya ni. Sebab dia macam Google sebab dia boleh simpan history. Cikgu mungkin nak simpan senarai lesson plan. Now next, saya nak tunjuk yang kalau login, kalau dekat phone. Kalau kat phone macam ni. Install aplikasi ChatGPT, aplikasi AI untuk kita membuat jalanan idea, kita nak dapatkan template, kita nak dapatkan hikmat nasihat, kita nak tulis artikel dan macam-macam lagi keperluan kita. So pertama sekali kita pergi dekat App Store. Okay, kita pergi dekat App Store atau kalau pakai telefon Android gunakan Google Play Store. Okay, kemudian kita typekan ChatGPT. Okay, kita cari yang daripada OpenAI. Pastikan ia daripada syarikat OpenAI dekat atas tu, ChatGPT. Kita download. Okay, kita tunggu sebentar sehingga selesai download. Jadi ChatGPT ni adalah salah satu aplikasi AI yang sangat recommended lah. Dan dia dibangunkan oleh syarikat OpenAI. Kalau bukan OpenAI, jangan download lah. Itu biasanya third party ataupun bukan yang seperti yang kita nak guna lah untuk kita belajar. Okay, kemudian kita continue with Google. Boleh sign in dengan Google. Okay, kita pilih saja mana-mana akaun Google. Tidak digalakkan untuk memakai akaun MOE, gunakan akaun peribadi saja. Okay, jika berlaku error, kita boleh buat semula lah. Alright, so dah boleh so dia ada bagi peringatan. Contohnya ChatGPT ni boleh juga berlaku siapan. Jadi pastikan apabila anda baca dan semak maklumat yang diberikan tu, double check. Tapi still ChatGPT berguna kerana dia menjimatkan masa kita buat carian yang tepat. Cuma kita kena double check lah. Itu biasa, normal. Kedua, jangan share sensitive info. Jangan cerita pasal punya password dan everything semua. So benda-benda yang umum saja. Okay, dan kita boleh pilih chat history kita nak simpan ataupun kita delete. Tekan continue. Okay, dan kita boleh tak guna. Biasa kalau akaun yang free dia gunakan ChatGPT 3.5. So kita dah boleh mula dan kita boleh buat pertanyaan teruslah dan kita type saja di ruangan message. Okay, benda itu saja. Okey, ada apa-apa soalan setakat ni? Tadi tanya boleh Android tak? Ya, boleh Android. Pergi saja ke Google Play Store dan iPhone pergi saja ke App Store, type ChatGPT, pastikan oleh OpenAI. Okey, ada apa-apa soalan lagi tentang nak login, nak memasang aplikasi ni? Yelah, lagi mudah kita most of the time kita daripada phone saja. Ada setengah tu mungkin nak buat penulisan ilmiah lagi senang pergi komputer, pakai je komputer. Pergi laman web tadi, cari je ChatGPT online. Dia completely free. Cuma dia ada had lah, kita tak boleh lah tanya beratus kali dalam masa sejam. Mungkin after 40, lepas 30 kali pertanyaan, mungkin dia akan block sekejap lah. You have to wait for the next hour. Free kan. Tapi sebenarnya kalau pakai berbayar pun ada limit juga. Saya dah pakai yang berbayar, dia tak boleh lebih dari 40 messages. Dia akan block. Cuma kalau yang ni ada banyak kelebihan jugalah kalau pakai yang berbayar. Yang ni free. Yang totally free sama je. Saya pun banyak pakai yang free sebab dia lagi laju lah nak bagi respons. Ya, semua boleh. Semua cikgu, suri rumah, penjual karipap, mungkin orang yang di rumah jaga orang tua pun boleh guna. Semua boleh guna. Semua orang boleh guna. Saya ada bengkel khas untuk murid-murid pula. Macam mana murid-murid sekolah menengah boleh gunakan ChatGPT untuk meningkatkan kualiti pembelajaran dan ulang kaji mereka. Saya ada bengkel pada 17 dan 18 Februari. Universiti cikgu baru bagi preview. Budak-budak lagi meletup, macam-macam boleh buat. Cikgu lagi macam-macam boleh buat. Orang bisnes lagi macam-macam boleh buat. ChatGPT ni sampai ada orang jadi billionaire tu dah banyak. Okey, ustaz
tarbiyah. Lagi banyak. Okay. Alright. Kita tengok use cases. Cikgu, Mr. Harry ni dia banyak sangat cerita gitu gini. Okay, real thing. Macam apa sebenarnya real practice benda ni guna dalam untuk cikgu. Saya tunjuk. Okay. Okey, pertama ialah membina lesson plan. Seperti yang tuan-tuan dan puan-puan cikgu-cikgu, lesson plan ni bukan saja cikgu. Kalau anda bukan cikgu, mungkin ada seorang jual emas, mungkin nak bagi talk to your maybe you, macam untuk klien ke jumpa kan. Okey, saya nak jumpa klien, saya nak brief dia pasal emas. So, macam mana saya nak bagi brief dia? Saya jumpa dia dalam 30 minit je dekat kedai kopi. So, apa benda saya nak terang pada dia? So, any plan, bukan lesson plan saja, any plan at all. Training plan, apa-apa saja yang berbentuk plan. So anda boleh tengok macam ni, saya kata okay, buat lesson plan untuk algebra tingkatan 3 untuk kelas 60 minit. Saya tak pasti tingkatan 3 belajar algebra ke tak, saya agak saja, tapi tuan-tuan dan puan-puan faham maksudnya. So dia boleh jana lesson plan tu. Okay, clear? Ada apa-apa soalan tentang membina lesson plan ni? Tak ada. Okay, saya proceed kepada fungsi kedua yang standard untuk cikgu. Membina set latihan. Standard lah. Buat latihan, kita cakap je. Okay, buat set latihan. Nak berapa soalan, tajuk apa, settle. Okay. Kalau kata nak jawapan sekali, skema jawapan cakap. Nak skema jawapan sekali. Okay, clear? Dah nampak kan? Lesson plan boleh, buat set soalan boleh. Jadi dia ada yang tanya saya, dia boleh buat graf tak? Tak boleh. Kenapa? Kita kena ingat dia language model. So bila language, dia cuma bagi text. So graphical visual dia tak boleh. Tapi kalau coding, code snippets, semua tu boleh. Mana language? Selagi benda tu language. So apa language? Coding language, Python, semua tu yang kod-kod yang berbentuk bahasa kan. Kau nak bantai orang Israel kan, cari okay, write this in Hebrew. Boleh juga. Dia boleh bahasa, dia boleh translation, boleh. Okay, next. Last kali ialah okay, anda juga, ini bukan set latihan, sorry dia bukan set latihan. This is what we call, sekejap saya betulkan, nanti saya keliru. Sekejap, ini namanya program khas. Okey, nanti cikgu keliru buat saya betulkan Okey, program khas. Contoh cikgu nak buat program 2 minggu lah pemulihan sesuatu topik. Jadi cikgu nak rancang dia. Okey. Jadi ChatGPT boleh hasilkan dalam bentuk jadual juga. Boleh buat perancangan. Cakap dengan dia dalam bentuk jadual. So dia buat dalam bentuk jadual Okey. Sangat membantu ya, mudah je nak guna. Okay, so basically 3 lah basic use cases. So cikgu ada apa-apa soalan tentang ni? Kalau tak ada, saya ada satu soalan untuk anda. Okay, senaraikan 3 perkara yang anda ingin tahu bagaimana AI dapat membantu anda. Cuba cikgu ada concern apa-apa tak pasal sebagai kehidupan dan perjalanan penuh pancaroba bagi cikgu ni, cikgu tertanya-tanya adakah AI ni boleh bantu atau bagaimana? Boleh tanya saya. Selalu yang kelas-kelas premium, saya punya guru-guru premium, saya makan bagi tahu everything lah. Tapi malam ni saya bagi diskaun sikit. Bolehlah saya layan juga. Kalau cikgu ada apa-apa soalan, boleh tanya. Kalau tak, memang tak dapat lah. Ada apa-apa soalan, tanya je. Mungkin ada yang tertanya-tanya kenapa ini okey, ini berbanding ini. Mungkin nak tanya banding-banding ke. Ada jawapan. Boleh buat laporan, boleh. Nak buat problem yang kadang-kadang problem. Tak apa, dia konsep dia gini je. Kita bagi prompt, tak dapat kita cakap, tak dapat apa yang kita nak, kita cakap dengan dia, kita nak macam mana. Ingat tak saya bagi tahu tadi, dia murid kita. Dia tak faham, kita cakap dia sampai dia faham. Untuk analisis data peperiksaan, boleh. Saya hari tu dah buat demo, ada slide dialog prestasi, saya upload, dia terus bagi tahu apa yang problem, apa yang kena baiki, apa cadangan langkah, siap.
Lagi? Cuba bagi saya. Jadi okey, kalau nak tunjuk yang one to one, yang lengkap tu, itu memang kelas premium lah sebab dia panjang sangat. Yang ni tak sempat. Cuma saya boleh bagi jawapan-jawapan daripada cikgu untuk bagi you kepastian. Ada video tak yang cikgu analisis DP tu? Dalam grup premium saya tunjuk demo nanti. Sebab langkah yang panjang kan. Kelas ni kita baru nak bagi pengenalan. Okay, sementara tunggu tu, kalau you tak ada join kelas, cuba you boleh explore sendiri dululah. InsyaAllah boleh dapat. Ada yang tanya tadi, buat apa? Penulisan kajian tindakan boleh? Inovasi pun boleh? Ya, Ustaz. Buat lagu, Coach. Buat lagu boleh, tapi dia, kena ingat dia language model. So, bila cikgu kata lagu tu, adakah keluar lagu muzik ataupun dia punya lirik? Kalau lirik boleh. Tapi dia ada satu, tuan-tuan dan puan-puan kena tahu, generative AI, dia lebih kepada berbentuk factual. So that's why, ada orang bantai, dia kata orang yang menulis pakai AI ni bahasanya tak ada perasaan. AI memang dicipta supaya tidak ada perasaan, supaya dia tidak mempengaruhi. Dia adalah robot untuk beritahu fakta. Kita gunakan dia untuk research, kita gunakan dia untuk factual. Kalau kita nak dia ada perasaan, kita bagi tahu dia. Awak buat satu karangan ini dengan perasaan yang boleh membangkitkan kesedaran dan patriotik sehingga menyebabkan orang merasai kesedaran dan kehadiran. Bila anda cakap dengan dia supaya dia ada perasaan, dia akan memberikan perasaan itu. Walaupun perasaan tu dia buat-buat. So kalau lagu, kita kena cakap dengan dia boleh buat lirik, kata lirik mesti ada tone sedih, mesti ada bahasanya yang kita kena cakap dengan dia sebab dia datang dalam keadaan tak ada perasaan. Itu yang saya kelakar bila tengok ada influencer kata siapa penulis AI, memanglah dia memang dicipta untuk tak ada perasaan. Kalau dia ada perasaan, jadi nanti dia dah jadi, nanti kita kata pula dia ni bias, siapa pula yang tentukan dia punya nada macam ni, kena buat macam ni. Tak boleh, tak jadi. Tapi kita boleh ajar dia supaya dia ada perasaan. Lagi? Yang pasal nak buat kajian tindakan boleh, inovasi boleh. Kalau dalam grup EduTank dengan grup Idea Mengajar dan Mudah Mengajar Akademi, saya dah ajar kita inovasi, kita boleh buat daripada idea bodoh-bodoh, idea simple sampai kepada kita buat penulisan proposal penuh sampai kepada hari kita nak pitching, persediaan lesson plan pitching sampai kita predict soalan siap. Cuba tengok balik yang kita buat masa cuti yang lepas. Ada apa-apa lagi nak tanya? Apa lagi kebolehan dia? Ada limit tak panjang pendek instruction kita bagi tu? Dia tak ada limit. Saya faham. Bila cikgu nak bagi instruction, cikgu sendiri pun tak sure. Kena buat panjang ke, pendek ke, apa ke, kena lengkap ke, formula apa ke. Sekarang ni, saya faham, cikgu-cikgu semua banyak sangat jumpa kat internet, kata, ini formula nak bagi prompt, ini formula nak ni, kena ingat ni. Betul. Tapi you jangan terlalu terikat, you boleh tanya apa you nak tanya, bila tak puas hati, you tanya lagi. Jadi cikgu tak adalah macam kalut pergi simpan nota prompt, pergi bookmark banyak-banyak, lepas tu tak tengok pun. So jangan risau pasal tu. Yang penting, cikgu berbual dia macam nak murid. Go with the flow. Every time you tak dapat apa you nak, you cakap you nak macam mana. Sampai dia faham. Limit panjang prompt setakat ni tak ada. Yang ada limit kalau cikgu pakai Bing Chat atau Copilot. Ada yang tanya saya, mana lebih better, pakai Bing Chat ke pakai ChatGPT? Bing Chat sebenarnya pakai engine ChatGPT. Tapi cuma kelebihan Bing Chat ialah dia boleh integrate dengan internet punya resources. Kalau ChatGPT, dia punya resources sehingga April 2022 saja kalau tak silap saya. Januari ke April 2022. Jadi kalau Bing Chat dia lebih current, dia boleh masukkan latest internet references, tapi problem dia slow. ChatGPT dia laju. So kalau you are keen untuk cari maklumat yang mesti adalah super latest, mesti paling latest, selepas 2022, jadi better pakai Bing Chat lah. Tapi kalau you nak setakat general, macam just nak buat laporan apa semua tu kan,
Yang itu pakai ChatGPT lah, dia lagi laju. Lagi ada apa-apa soalan? Saya buka lagi 2 soalan sebelum saya tutup. Saya tengok kehadiran malam ni yang ada Sani, Audrey, Benjamin, Muallim Farhan, ya. Fiza. Okey, Cikgu Suryani, Cikgu Zaini, ada apa-apa lagi nak tanya? Tak ada? Tak, mungkin saya dah boleh tutup. Okey, so kembali pada grup kita Belajar Now, itu saya memang ada sediakan free courses lah. Just nak share pada cikgu-cikgu. Tapi kita ada had lah, maknanya kita faham lah kan, kalau kita bagi free maknanya ikut kemampuan kita lah. Saya cuba share mana yang saya boleh share, tapi the same time kita pun offer yang premium courses. Of course dia punya support, dia punya bahan jauh lebih advance dan lebih baik lah, dapat jibakan masa. Jadi saya cuba cater lah. Yang penting kita semua dapat something. Kalau you nak move faster, you nak move further, you boleh join saya punya group premium and then bahan-bahan premium saya lah. Jadi you dapat more. Otherwise you can always explore sendiri sebenarnya. Tapi dia akan makan masa sikit lah. Dan saya dalam grup tu pun kalau nak tanya, saya mungkin susah sikit nak bagi personal support lah. Sebab saya akan utamakan saya punya yang premium classes dulu. Tapi jangan risau, cikgu tanya saja, boleh make that as a community. Saya percaya ada yang dalam tu boleh bantu. Jangan risau. Kita sama-sama learning, there is room for every one of us. Okay, jadi itu saja. Jangan saya pergi slide mula-mula. Okey, jadi saya nak ingatkan bila kita guna, pastikan kita guna AI ni. Okey, pertama kena fact check, kena pastikan. Okey, bila kita dapat respon tu pun, that's why bila kita nak guna AI ni, dia bukannya the sole truth. Bila dia bagi tu kita boleh gunakan logik akal. Logik akal make sense tak benda ni? Kalau tak make sense, mungkin dia ada kesilapan lah, sebab dia robot, dia tak ada perasaan, dia tak ada mak bapak, di manalah tahu betul salah ke apa kan. Dia bukan ada agama, jadi mana dia tahu. Jadi dia cuma mengumpulkan maklumat elemen ni gabung satu. Jadi kita je macam kita kena check. Dan kedua dia jangan salah gunalah. Jangan salah guna. Lain-lain tu tak ada apalah. Okay, so saya anggap tak ada soalan. Jadi itu saja sesi pada malam ni. Saya akan sharekan rakaman. Mungkin dalam 2-3 hari baru saya share rakaman lah. Dan saya juga akan share link untuk pada malam ni. Dikira sesi selama sejam. Jadi saya galakkan kalau cikgu ada peluang, ada masa dalam cuti ni, boleh join grup-grup premium saya dan juga boleh dapatkan bahan-bahan premium saya yang menarik dan lagi lengkap. Tak kira plagiat, sebabnya tak sama. Tak kira, dia tak ada copyright issue, tak ada masalah. Okey, settle? Okey, jumpa dalam grup semua. Terima kasih. Okey, kita ambil gambar ramai-ramai. Siapa boleh on camera, on camera. Okey, sekejap komen hold sekejap. Saya nak screenshot. Okey, komen hold dulu. Hold dulu, rosak cam tak apa. Hold dulu, hold dulu. Okey, terima kasih semua. Peace. Selamat bercuti. Happy Chinese New Year. Dan jumpa lagi. Bye. Okey, terima kasih banyak Coach. Sama-sama. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih Coach. Thank you, Coach. Terima kasih, Coach.